Assalamualaikum. So tajuk yang seterusnya berkenaan Gauss Elimination Method, di mana Gauss Elimination Method ni merupakan salah satu kaedah untuk menyelesaikan persamaan serentak ataupun kita panggil sebagai System of Linear Equations. Bila kita sebut perataan ataupun kita nak selesaikan iaitu solve, maksudnya kita akan mencari penyelesaian nilai X, nilai Y dan juga nilai Z. Maka dia akan bagi satu persamaan serentak di mana pelajar perlu pastikan barisan ataupun nilai unknown value itu disusun secara selari iaitu X, Y, Z dan nilai constant di sebelah kanan. Okey, selepas kita pastikan persamaan linear yang telah diberikan untuk yang diselesaikan tu di dalam keadaan yang selari, kemudian kita akan gunakan 4 kaedah ataupun 4 step bagi Gauss Elimination, iaitu yang pertama kita akan tukarkan dulu persamaan serentak tu kepada bentuk matrix form. So untuk bentuk matrix form ni terdiri daripada A, X equal to B. Matrix A merupakan matrix bagi setiap perkali untuk unknown value iaitu 2, 3, negatif 4, 4, 1, 2, 1, negatif 1, 3. So ini merupakan matrix A. Kemudian untuk matrix X iaitu matrix bagi unknown value iaitu susunan selari iaitu X, Y dan juga Z. Dan matrix B adalah merupakan matrix kolom yang selari iaitu 2, 2, 3. Okay, so itu langkah pertama, kita tukarkan dulu kepada matrix form. Kemudian kita akan tuliskan matrix form tadi kepada augmented matrix. Augmented matrix ni merupakan matrix gabungan di antara matrix A dan juga matrix B. Cuma dekat sini untuk menulis matrix A, pastikan pelajar tulis dulu untuk kurungan matrix seperti biasa dan matrix A dengan B ni perlu dipisahkan dengan satu palang di tengah. Okay, so itu adalah augmented matrix iaitu cara gabungan. Okay, kemudian step ketiga adalah kita akan reduce bentuk matrix A yang kita dah tukar tadi, matrix A tadi menjadi upper triangular matrix dan dengan menggunakan ERO, Elimination Row Operation. Kemudian yang terakhir adalah kita akan selesaikan persamaan serentak berkenaan dengan menggunakan kaedah backward substitution ataupun kaedah penggantian daripada belakang. So kita tengok dulu apa itu augmented matrix. Okay, for example, augmented matrix ni merupakan salah satu cara untuk menunjukkan dua matrix bersama. Kita boleh gabungkan matrix berkenaan. Contohnya di hadapan ni, selepas kita dah dapat dah soalan yang berkenaan persamaan serentak tadi, kita akan tukar dalam bentuk AX sama dengan B. So sistem linear tadi kita boleh tulis sebagai AX sama dengan B. Ini matrix A, itu perkali saja, and then matrix X dan juga matrix B. Dan bila kita nak tulis sebagai augmented matrix, kita akan gabungkan matrix A dengan matrix B. Okey, cuma gabungan tu dipisahkan dengan satu palang di tengah-tengah. Okey, so ini dinamakan sebagai augmented matrix. Jadi langkah Gauss elimination, yang pertama AX sama dengan B, yang kedua tukarkan menjadi augmented matrix. Okey, kemudian step ketiga adalah kita reduce matrix A ni menjadi upper triangular matrix. So apa itu upper triangular matrix? Upper triangular matrix di mana semua elements di bawah leading diagonal merupakan nilai sifar ataupun 0. Okey, untuk diagonal adalah 2, 1, 3. Jadi nilai di bawah diagonal merupakan satu segitiga yang mengandungi nilai 4, 1 dan juga negatif 1. Maka kita kena pastikan untuk menjadikan upper triangular matrix, nilai unsur pada 4, 1, negatif 1 ditukar menjadi sifar iaitu 0, 0, 0. Maka ini dinamakan sebagai upper triangular matrix. Dan untuk penukaran kepada upper triangular matrix ni, kita akan fokus kepada nilai diagonal untuk jadikan dia sebagai 1 dan nilai elements di bawah diagonal untuk 0. Jadi langkah dia adalah yang pertama, kita pastikan tukarkan dulu 2 kepada 1, 4 kepada 0, 1 kepada 0. Kemudian kita akan naik balik kepada leading 0. 1 ni jadi 1 juga. Kemudian negatif 1 menjadi 0. Okey, untuk elements yang terakhir, dia ada option iaitu kita akan kekalkan sahaja menjadi nilai yang
yang dah dikira untuk selesaikan menggunakan backward substitution. Okay, jadi kita akan fokus kepada 5 step ini sahaja untuk apply ERO. Okey, kita akan lihat kepada satu contoh berkenaan Gauss elimination method. So, selesaikan persamaan serentak ataupun system of linear regression menggunakan Gauss elimination method. So, apa yang perlu belajar buat adalah pastikan setiap kali adalah selari iaitu 5x, 5y dan juga z. Okay, x, y, z itu disusun dengan selari. Yang pertama, maka step pertama adalah kita akan tukarkan persamaan serentak tu dalam bentuk AX sama dengan B. Okay, di mana matriks A di mana matriks A adalah matriks perkali bagi setiap sebutan tu. Jadi kita akan ambil 4, 5, negatif 1, 1, 3, 5, 2, negatif 1, negatif 3. So kita akan tulis. So pastikanlah yang paling penting dekat sini, pelajar harus semak dulu selari ataupun tidak nilai X, Y, Z tu. Baru kita tukar pada bentuk matriks. Okey, so untuk matrik X adalah nilai unknown X, Y, Z. Dan untuk nilai kolom matriks B, kita akan ambil nilai yang tidak berkait dengan X, Y, Z iaitu 7, 14, 3. Dan susunkan secara menegak iaitu kolom matriks. Okey, kemudian step pertama dah settle. Step kedua kita akan tukar kepada augmented matrix. Okey, so augmented matrix. Okey, di mana augmented matrix ni gabungan antara matrix A dan juga B yang perlu dipisahkan dengan palang tu. Jadi kalau kita ambil ini matrix A, ini matrix A. Kita letak sini dan dia akan gabungkan, tukar yang palang ni. Okey, kita akan letak palang panjang dan gabungkan dengan matrix B. Okey, sini matrix B. Okay, so ini dinamakan sebagai augmented. Jadi kita nak tukar bentuk matrix A ni kepada matrix upper triangular. So upper triangular pastikan segitiga di bahagian bawah. Ini maksudnya 1, negatif 1, 1, 2, negatif 1 menjadi kosong. Ataupun kita boleh tukar kepada 1, 0, 0, 1, 0. Yang terakhir tu sebagai pilihan lah, nak jadikan 1 pun boleh ataupun kita kekalkan sahaja. Jadi yang ni kita akan gunakan ERO. Okey, so yang ni ERO lah. Okey, so saya akan buat ERO seperti video yang sebelum ni. Jadi saya akan buat laju sikit lah untuk pemahaman. So 4 kita akan tukar jadi 1. Maka kita akan libatkan dengan mungkin barisan 3. Okay, barisan 3 ni kita akan darat dengan 2 ataupun tidak 3. Jadi akan jadi R1 star sama dengan R1 tolak dengan 3R2. Okay, so kita akan salin balik. Okay, saya akan salin balik ini semua. Okay, di mana salin tu yang R1 ni kita akan kira balik. Maka menggunakan formula R1 tolak 3R2 kita akan dapat nilai dia 1, negatif 4, negatif 16, negatif 35. Okay, ERO seperti biasa saja. Okay, so kemudian kita nak jadikan dia sebagai kosong bahagian bawah ni. Okay, yang ni dah siap. Kita nak jadikan yang ni pula kosong. Okay, so nak jadikan kosong ni kita boleh buat persamaan ERO yang serentak. Maksud serentak tu, that means kita akan buat dulu R2 star dengan R3 star. Okey, so kat sini kita akan nampak dia punya ERO. Yang satu ni nak jadi kosong tolak dengan R1. Jadi formula dia akan dapat R2 tolak R1. Untuk R3 pula, 2 ni nak jadi kosong tolak dengan 1 tapi dikendarat dengan 2. Jadi kita dapat R3 tolak dengan 2R1. Okey, R3 tolak dengan 2R1. Okey, maka dekat sini kita akan kira serentak untuk dapatkan jawapan dia. Saya akan copy yang ni. Okey, sekejap. Copy balik. Tak boleh. Okey, so kita akan copy balik dan kita akan kira untuk R2 dan juga R3.
Okey, so kiraan R2 tolak R1, maka kita akan dapat nilai dia 0, 7, 21 dan 49. Okey, dan untuk R3 pula, kita akan tolak ni dengan darab 2 kan. So dia akan dapat sini 0, -1 tolak dengan 2 darab 4, dia akan dapat 7. Maka dia akan dapat 29 dan 73. Okey, so sekarang kita akan ambil balik yang ni. Kita akan cuba dapatkan yang seterusnya. Okey, so yang perlu ditukar yang seterusnya adalah 7 ni akan jadi 1. Maka ERO formula dia akan dapat R2 star sama dengan R2 bahagi dengan 7. So lagi sekali kita akan salin matriks 1, -4, -16. Okey, so yang ni kita bahagikan, so dapat 1, 3, 7. Okey, next yang terakhir saya tak tukar yang terakhir, yang ni saya tak tukar, tapi kita akan tukar yang 7 ni jadi kosong, maka ERO formula kita akan dapat R3 star sama dengan R3 tolak dengan 7R1. Kita libatkan yang satu ni ya. So dia akan dapat 7R2. So R3 tolak dengan 7R2. So kita akan dapat jawapan akhir 1, -4, -16. Okey, so kita akan kira balik. So kita akan dapat kat sini 0, 0, 8. 73 tolak dengan 7 darab 7, 49. Maka dia akan dapat sini 24. Okey, so kalau kita nampak dekat sini, daripada augmented matrix tadi, okay, kita akan tukar kepada upper triangular matrix di mana nilai di bahagian bawah supposed to be 0 dan nilai untuk diagonal leading ni kita boleh tukar jadi 1. Cuma option untuk yang terakhir, kalau awak nak tukar jadi 8 hingga kepada 1 pun boleh. Tapi kalau tak, kita akan kekalkan sahaja sebab kita akan nak dapatkan nilai yang terakhir. Okey, so kita dah tukar dah jadi upper triangular. Okay, sebenarnya ini yang langkah ketiga lah, maknanya kita dah dapat upper matrix. Okey, seterusnya kita nak cari nilai X, Y, Z. Maka kita akan tukar dia menjadi bentuk persamaan serentak. Okey, bila kita tukar persamaan serentak, dia sebenarnya ini yang barisan pertama ni adalah dalam sebutan X, Y, Z. Maksudnya 1 darab X, -4 darab Y, -16 darab Z sama dengan -35. Sebab ini semuanya adalah perkali untuk X, perkali untuk Y dan perkali untuk Z. So bila kita tukar menjadi persamaan serentak, dia akan jadi X tolak 4Y tolak 16Z sama dengan -35. Okay, dan yang kedua ni pula, yang ini adalah Y tambah 3Z sama dengan 7. Dan yang terakhir adalah 8Z sama dengan 24. Pastikan pelajar ambil nilai with respectively kepada simbol yang ada. Kalau negatif, negatif. Kalau tak ada negatif, kita akan kekalkan sebagai positif. Okey, jadi sekarang bila kita dah dapat persamaan serentak ni, kita akan cari dari belakang lah, maknanya backward substitution. Sebab tu ada satu lagi nama yang step yang keempat, iaitu backward substitution. Kenapa nama dia backward? Sebab kita akan selesaikan dulu Z, nak cari Z dulu. Lepas dapat Z, kita cari Y. Okay. Kenapa kita cari Y? Sebab kita dah ada Z tadi, kita ganti kat belakang. Kemudian bila dah dapat Y dengan Z, baru kita gantikan X. Dalam X lah. Maknanya kita nak cari nilai X. Jadi dia punya penggantian tu, kita tak start pada atas, tapi kita start pada bawah. Maknanya daripada Z, Y kepada X. Sebab itu dinamakan sebagai backward substitution. Okay, so kita akan start dulu penggantian yang pertama. Kita cari dulu 8Z sama dengan 24. Maka Z sama dengan 24 bahagi 8. Maka jawapan dia terus kita akan dapat 3. Okey, untuk next. Y tambah 3Z. Okey, sebabkan Z ni kita dah dapatkan 3. Jadi kita ganti terus kat sini. So kita akan dapat 3 sama dengan 7. Okey, so kiraan dia adalah Y sama dengan 7 tolak 9. Maka Y kita dapat adalah negatif
2. Okey, dan yang terakhir adalah kita gantikan dalam X tolak 4Y tolak 16Z. Cuma Y dengan Z ni kita dah ada dah nilai ni. So kita akan gantikan. Jadi bila kita salin persamaan dia, X tolak 4, Y tu kita gantikan dengan negatif 2. Okey, dan tolak dengan 16. Z pun kita ganti dengan 3. Dan samakan dengan samakan dengan negatif 35. Jadi mana kalau saya fokus kat sini, maka pengiraan dia akan dapat X tambah 8 tolak dengan 48 sama dengan negatif 35. Jadi X kita akan dapat negatif 35 tolak 8 campur dengan 48. Okay, so kita guna kalkulator lah. Negatif 35 tolak 8 campur dengan 48. Dan jawapan yang terakhir iaitu X adalah 5. Jadi dekat sini kita akan nampak menggunakan kaedah back substitution, kaedah penggantian daripada arah belakang. Kita akan dapat Z3, Y negatif 2 dan X sama dengan 5. Maka inilah penyelesaian secara penuh bagi kaedah Gauss elimination yang mengandungi 4 langkah. Tukar dulu AX sama dengan B, kemudian tukar dalam augmented matrix dan reduce, reducekan matrix A ini menjadi upper matrix menggunakan ERO. Dan hint dia kita akan tukar ERO ni berdasarkan guideline yang ni, iaitu 100 101. Kemudian selepas dah kita dapat dah upper triangular, maka kita akan tukar dalam persamaan serentak balik, pastikan X, Y, Z tu, dan kita akan gunakan kaedah backward substitution untuk mendapatkan jawapan akhir. So harapnya boleh membantu pelajar, dan sekiranya terdapat apa-apa masalah, cuba buat balik pengiraan Gauss elimination dan semua soalan tutorial di dalam modul. Okey, so terima kasih semua dan Assalamualaikum.